أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita hari ini kita masih boleh menyambung program talaqi dan tadabbur live kita yang telah berlangsung daripada 1 Ramadan sampailah ke hari ini. Jadi kita masih diberi peluang, diberi kesempatan untuk kita sama-sama berkongsi apa yang kita tahu daripada ilmu yang sangat-sangat penting, iaitu ilmu berkaitan dengan Al-Quran, Kitabullah Subhanahu Wa Taala, Kalamullah, dan yang lain-lain dapat menimba ilmu, dapat mengambil ilmu ni dan diamalkan dalam kehidupan dan disampaikan pula kepada orang lain melalui button share. Jadi الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Okey, sadaqallahu azim. Okey, itu lagu Kurdi ya. Itu lagu Kurdi untuk muka surat ni. Jadi kita tengok makna sikit lah. Kita tengok makna sikit.
Yang mana dalam muka surat ni hak kita baca ni, kemarin kita cerita pasal infak, orang yang menginfakkan duit dia. Hari ni kita pun masih dalam kisah tentang masalah duit lagi, masalah harta lagi. Tapi hari ni harta orang hak yang buat apa pula? Kemarin orang yang infak, hari ni orang yang buat apa pula dengan harta depa? Allazina ya'kuluna riba. Orang yang memakan riba. Memakan riba. Apa maksud memakan riba kat sini? Memakan riba ni maksudnya dia mengambil keuntungan ataupun mengambil kesempatan melalui pinjaman ataupun melalui pertukaran. Jadi riba ni dia boleh jadi sebab dua sebab. Bila kita sebut riba ni, riba ni apa maksud dia? Dia boleh jadi disebabkan dua sebab. Satu, yang pertama sekali disebabkan pinjaman. Pinjaman ni dia boleh jadi riba disebabkan penangguhan pinjaman. Yang kedua, dia boleh jadi sebab pertukaran. Yang pertama sekali pinjaman, yang kedua adalah pertukaran. Macam mana riba terjadi melalui pinjaman? Contohnya kita ada duit, ada orang main nak pinjam duit dekat kita, kan? Ramai. Ni kakak ni pinjam duit sat. Saya ni nak pakai duit 1,000. Kan? Kita pun tak apa, 1,000. Bila nak bayar dia pun kata kak lah 2 minggu saya bayar. Okey. Kita pun kata tak apa, boleh. Pinjam duit kita. Kita kata dalam 2 minggu bayar. Okey. Kalau hang tak bayar dalam masa 2 minggu. Kita buat syarat. Kalau hang tak bayar dalam masa 2 minggu, hak yang 1,000 tadi ni jadi 1,200. Kalau seminggu dah lepas tu hang tak bayar juga, tambah lagi seminggu lagi, dia naik jadi 1,400. Okey, itu riba. Hak yang kita makan 200, hak kita makan 400 lebih daripada pinjaman hak yang kita bagi tu, hak tu nama dia riba. Ataupun kita kata kat dia macam ni. Okey, hang nak bayar balik 2 minggu noh. Kalau hang boleh bayar balik dalam masa seminggu, kakak bagi hang RM500. Tak payah bayar 1,000, bayar 500 saja kalau bayar dalam masa seminggu. Janji tadi nak bayar 2 minggu, tapi lah ni dia nak bayar awal. Dia pergi buat selesai urusan dia dapat 1,000 nak bayar awal. Lepas tu kita kata kat dia, tak apa, kalau hang bayar awal kira 500, tu pun riba juga. Sama riba, dua-dua tu riba. Sama ada kita tangguhkan, kita tambah duit kat dia, ataupun kita cepatkan, kita tolak duit kat dia. Tu dua-dua tu riba. Hak tu daripada sudut pinjaman. Kemudian yang kedua, daripada sudut pertukaran. Bila pertukaran ni dia ada a'yan ribawiyah, dia ada mata-mata dia ataupun ada harta-harta tu yang boleh jadi riba apabila ditukar dengan benda-benda yang lain. Dia mesti tukar dalam keadaan sama berat, dan dia mesti tukar dalam keadaan sama nilai. Sama berat, sama nilai. Contohnya macam apa? Contoh dia macam mah. Mah tu salah satu benda yang kita sebut sebagai al-a'yan ar-ribawiyah. Maksudnya dia tu boleh jadi riba. Dia jenis barang yang boleh jadi riba. Jadi mah, apabila kita tukar mah dengan mah, maka kita kena tukar pada berat yang sama, pada waktu yang sama. Tak boleh tangguh lama-lama, dan kita tak boleh tukar dengan berat yang lain-lain. Contoh dia macam kita ada mah 500 gram. Kita nak tukar dengan orang 500 gram banyak mah. Jadi kita nak tukar dengan orang. Kita nak tukar kawan tu, kita nak ambil mah dia 250 gram saja. Tak boleh tak boleh. Kita bagi 500 gram mah kita, lepas tu kita nak ambil 250 gram mah dia. Tak boleh. Walaupun mah dia bentuk macam lain, mah kita bentuk macam lain. Kita tengok mah dia bentuk macam lain, berkenan lah. Kita tengok bentuk hak yang mah dia tu elok. Tapi 250 saja, 250 gram. Kita hak mah kita ni buruk. 500 gram. Tapi rupa tak apa elok. Lalu kita pun nak tukar dengan dia. Kita kata mah kita tukar. Aku punya banyak, hang nak banyak, ambil aku punya banyak. Aku nak hak elok, tak apa sikit, tak apa, aku nak hak elok. Pergi tukar. Tukar tu tak boleh. Sebab apa? Sebab
Sebab nilai berat tak sama. Berat tak sama, bila berat tak sama maka hukum dia jadi riba. Dan riba ni ada banyak lagi lah. A'yar ribawiyah ni ada 5 semuanya. Emas, lepas tu perak, lepas tu gandum, ataupun kita di Malaysia ni beras lah. Lepas tu kurma, lepas tu garam. 5 ni asas dia yang ada di dalam hadis. Tetapi ulama ni kias macam-macam untuk luaskan lagi konsep riba tu. Maka ulama kiaskan macam-macam lagi. Beras termasuk dalam riba ataupun tak, rempah ratus masuk dalam riba ataupun tak, duit kita hak kita guna lah ni, duit kertas ni adakah masuk dalam riba ataupun tak. Kemudian apa nama digital money hak kita ada main Bitcoin adakah masuk dalam riba ataupun tak. Tu semua tu ulama dah bahas. Kita tak maulah bahas sekarang ni sebab tu hukum dia fiqh panjang nak pembahasan dia. Kita nak cerita apa yang ada dalam ayat. Okey, jadi orang yang makan riba ni, dia ni Allah Ta'ala umpamakan seperti orang yang dirasuk setan. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Macam orang kena rasuk setan. Orang kena rasuk setan ni macam mana? Dia tak fikir tak fikir halal haram pun tak fikir. Kira nak berderah. Zalika bi annahum qalu, sebab apa depa jadi macam tu? Depa kata innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli tu macam riba lah. Kan depa kata riba ni sama macam jual beli tukar-tukar sesuatu juga, tukar-tukar beli kot nu beli kot ni. Cuaca tak elok, internet memang tak elok lah. Kita tak boleh buat apa lah. Inilah hakikat di Malaysia. Dekat di Malaysia memang lagu ni. Sebab kita masih pakai banyak kita pakai line telefon. Kita pakai line telefon, kita pakai pecawang. Kita masih tak guna teknologi fiber optik je secara majoriti lah. Okey, kemudian depa kata jual beli tu sama macam riba. Riba sama macam jual beli. Tapi Allah Ta'ala bangkang. Allah Ta'ala kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, itu menghalalkan yang jual beli. Allah Ta'ala halalkan jual beli dan Allah Ta'ala haramkan riba. Jadi riba yang kita sebut tadi, bentuk-bentuk tadi tu semua haram. Selain daripada bentuk-bentuk riba tu, yang tu kita namakan jual beli. Jual beli ni harus jual beli ni adalah halal. Jual beli macam mana kita tukar benda tu berbeza. Contoh emas tadi kita tukar dengan nilai yang lain, kita tukar dengan duit. Maka tak jadilah riba. Emas tu 500 gram, kemudian kita tukar dengan duit kita, katakan 10,000 ke, tukar 10,000, tak sama. Emas tu benda lain, duit tu benda lain. Bila emas tu benda lain, duit tu benda lain, maka dia tak jadi riba di situ. Maka yang tu halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Faman ja'ahu mau'izah min rabbih fantaha. Sesiapa yang telah datang hukum ni dah sampai kepada dia, kemudian dia berhenti. Sebelum ni dia duk riba, dia duk buat niaga riba ni lah. Kemudian hukum ni sampai kepada dia, kemudian dia berhenti, dia tak buat dah. Falahu ma salaf. Baginya apa yang telah dilakukan. Maksudnya benda hak yang dia buat dulu riba hak yang dulu masa dia jahil dulu ni, masa dia tak tahu ni, habis tak usah fikir lah saya tu. Fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah, dan benda tu akan dihitung oleh Allah kelak. Allah Ta'ala akan kira macam mana dia dulu buat betul-betul dengan kejahilan ke, ataupun sengaja buat tak tahu. Kata riba ni haram. Wa man ada, siapa yang balik pula, dia dah tak buat riba lama, lepas tu tiba-tiba mai satu masa dia duk rasa macam kena buat riba balik. Selalu zaman kita ni kat mana? Dekat interest bank. Dekat interest bank tu riba lah. Bank hak yang bukan Islamik ni. Jadi bila dia bukan bank Islamik, maka dia buat satu interest, yang mana interest tu bila kita pinjam duit kita kena bayar berapa rate tu setiap kali kita tangguh kita punya bayaran. Bila kita bayar tu kan kita tangguh, kan kita bayar sikit. Jadi daripada situ dia ambil interest. Interest tu lah riba. Kita dah tahu benda tu haram, kita pergi buat juga. Kita patah balik, kita pergi buat riba tu juga. Apa yang terjadi? Faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah
orang ahli neraka. Hum fiha khalidun. Jadi makan riba ni adalah azab dia masuk ke neraka. Punya besarnya, punya bahayanya riba ni. Sebab apa? Sebab dia boleh rosakkan sistem sistem ekonomi umat Islam. Di samping dia boleh merosakkan hubungan persaudaraan sesama Islam. Lah, sebab riba ni dia matlamat dia keuntungan semata-mata. Bila dia matlamat dia keuntungan semata-mata, dia akan memeras ugut, memeras orang-orang yang miskin. Orang yang miskin kena pinjam, sebab dia tak ada duit, dia nak buka perniagaan dan sebagainya, dia tak ada duit, jadi dia nak kena pinjam. Bila dia nak pinjam daripada orang yang kaya, orang yang kaya buat apa? Orang yang kaya bagi interest. Hang nak pinjam kat aku boleh, tapi setiap pinjaman hang kena bayar 10%. Nampak tak? Jadi dia buat duit dengan memanipulasikan kemiskinan orang lain. Sebab itulah riba ni haram. Dan dia punya azab dia terus lompat masuk neraka terus. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala mengecam riba, tapi Allah Ta'ala mengajak kepada sedekah. Wa yurbis sadaqat. Kan? Kalau kita contoh, kita bagi pinjam orang dan sebagainya, kita tahu orang tu susah, jadi Allah Ta'ala menggalakkan supaya kita bersedekah, ringankan kepada dia. Kalau dia cuba bayar, contoh dia pinjam 1,000, tiap-tiap bulan dia cuba bayar 50. Elok dia dah bayar 800, kita kata kat dia, tak apa, 200 halal. Itulah maksud di sini, wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Dan Allah Ta'ala itu tidak menyukai orang yang kafir dan berdosa. Jadi lawan kepada orang-orang yang makan riba ni pula, innal ladzina amanu, orang yang beriman, beramal soleh, wa aqamus solah, mendirikan solat, atau zakah, bagi zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka ganjaran, la khaufun alaihim, tidak perlu takut akan kehilangan duit tu, sebab dia akan digantikan oleh Allah semula. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa zaru ma baqiya minar riba. Wahai orang beriman, jangan kamu sesekali mengambil riba. Tinggal buang apa-apa saja yang berkaitan dengan riba. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu orang yang beriman. Fa illam taf'alu, sekiranya kamu tak mau dengar perintah Allah SWT ni, supaya apa? Supaya tinggal riba tadi. Jangan bermuamalah dengan riba. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka Allah Ta'ala isytihar perang. Maka peranglah dengan Allah dan Rasulnya. Nampak tak? Jadi riba ni dia sangat-sangat bahaya. Allah Ta'ala janji azab masuk ke neraka. Allah Ta'ala janji akan mengisytiharkan peperangan kepada siapa yang masih meneruskan riba. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, dan sekiranya kamu bertaubat, maka kamu boleh ambil balik hak modal hak yang kita buat tadi, nak buat modal riba tadi tu. Boleh ambil balik modal tu secukup-cukupnya. La tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan ambil untung riba, tetapi ambil balik modal. Kadang-kadang kita simpan duit. Kita simpan duit tu, bank konvensional ni dia anggap kita tu simpan duit tu, dia anggap macam kita bagi dia pinjam. Dia panggil apa? Jar. Dia panggil al-qard. Kita simpan tu, kita letak duit dalam tu, dia anggap macam dia pinjam duit kita, dia guna dan dia meniaga buat pelaburan. Bila dia meniaga buat pelaburan apa semua, dia ada untung. Jadi dia ada untung tu, dia bagi kat kita. Jadi kita hak bagi pinjam duit kepada bank tu, kita mendapat manfaat daripada pinjaman hak kita bagi tu. Dan kita mewajibkan bank. Bahkan bank dalam akad dia sendiri, dia mewajibkan diri dia sendiri untuk bagi kita interest tu, bagi kita manfaat tu. Jadi bila dia bagi kat kita manfaat tu, yang manfaat yang kita dapat daripada bank yang cara dengan riba ni, maka tu adalah hukum dia haram. Kita tak boleh ambil yang tu. Contoh kita simpan tu 1,000, tiba-tiba tiap-tiap
duk naik 1050, 1100, 1150, 1200, 1250 duk naik duk naik. Jadi hak yang duk naik tu kita tak boleh ambil dan gunakan untuk diri kita. Kalau dia tu daripada interest, daripada yang jenis riba, tak boleh guna. Tapi kita nak ambil balik 1000 kita hak mula tu boleh tak? Boleh. Ambil balik hak 1000 kita tu. Hak balance tu nak buat apa? Ambil tu letak dekat tempat yang memanfaatkan orang Islam secara umum. Bila letak kat tempat orang yang memanfaatkan orang Islam secara umum ni, tak ada masalah. Kat situ kita takkan dipersoalkan oleh Allah SWT. Tapi kalau kita pergi ambil, pergi renovate rumah kita, pergi beli kereta baru, tu semua akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Jadi kita kena faham betul-betul dalam konsep duit, dalam konsep bank dan sebagainya ni. Lah ni alhamdulillah kita ada banyak panel-panel syar'i ada, bank yang syariah compliance ada. Syariah compliance tu maksud apa? Syariah compliance. Syariah compliance tu bukannya maksudnya bank tu 100% buat cara orang panggil apa? Buat cara macam zaman Nabi tu, bukan. Dia bukan maksud macam tu. Bank tu bila dia kata dia syariah compliance, sistem bank yang lain ni juga, sistem yang sama juga, cuma dia cabut buang hak yang akad-akad yang dikira haram dalam Islam. Bila akad-akad tu dikira haram dalam Islam, maka dia cabut buang, bawa keluar buang akad tu, dia ganti dengan akad yang soreh, yang halal dalam Islam. Tu nama dia syariah compliance. Jadi dia dinasihatkan oleh panel-panel syar'i yang belajar fatwa, belajar ilmu usul fiqh, nak tahu macam mana proses jual beli tu akan jadi halal bila ada akad yang bertepatan dengan syarat-syarat yang Islam letak. Yang tu yang sebenarnya. Jadi dia bukan ada satu bentuk corak yang kita kata bank Islam bentuk dia corak macam ni, bank Islam mesti berniaga macam zaman Nabi. Tak ada macam tu. Tapi dia ada hukum hakam dia yang mana bertepatan dengan prinsip syariah yang dibawa. Tu yang kita namakan syariah compliance. Okey. Falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun wa in kana dhu usrah. Dan sekiranya kalau kamu menjumpai orang yang susah, fanadhiratun ila maisarah, maka mudahkan bagi dia. An tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ni sekiranya kita bagi pinjam dekat orang ni. Bila kita bagi pinjam kat orang, kita tahu kawan tu memang jenis susah. Dia cuba nak bayar, bukan dia tak cuba nak bayar, dia cuba nak bayar. Tiap-tiap kali dia cuba bayar. Dia janji nak bayar 50, dia bayar RM10. Janji nak bayar 80, bayar 30. Kita tanya dia apa bayar sikit, dia kata dah cuba, takat ni saja saya mampu. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Fanadhiratun ila maisurah ataupun ila maisarah. Maka cuba mudahkan bagi dia. Mudahkan dengan cara memanjangkan tempoh. Kita kata kat dia bayar lepas 2 bulan lepas tu kita tengok dia ni teruk kerja teruk cuba agak nak bayar, kita tambah lagi, kita kata tak apa, bayar lepas 5 bulan. Nampak tak? Tu memudahkan kepada dia. Ataupun Allah Ta'ala kata wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kamu bersedekah lagi bagus. Nampak susah-susah sangat, halal. Nampak tak? Lagi senang. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu tahu. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah pada hari kamu akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah. Kadang kita di dunia ni kita jadi alpa, kita duk kumpul sangat kata dunia ni, sampai kita tak kira dah halal haram. Yang penting aku dapat kumpul harta ni cepat-cepat. Jadi kita tak kira dah halal haram. Allah Ta'ala beritahu wattaqu, takutlah akan ada satu hari kamu akan balik kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, dan setiap manusia itu akan diberi, ditunjukkan kepada dia apa yang telah dia amal, dan tiada siapa pun akan dizalimi. Dan ayat ni, satu ayat ni, ayat yang 281 ni adalah ayat terakhir yang turun di dalam Al-Quran. Ni adalah ayat terakhir yang turun di dalam Al-Quran. Ayat pertama adalah Iqra, ayat terakhir adalah ayat ni, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Jadi saya rasa cukup setakat tu. Kita malam-malam kita kongsi ringan-ringan je. Lagipun line internet pun tak apa nak okey. InsyaAllah kita buat doa tahlil sikit. Kita buat doa saja.
Okey, kita doa sama-sama sikit saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتغفل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفاعل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشائخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء وبجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وارضانا وارض عنا يا أرحم الراحمين Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosa ahli keluarga kami yang telah kembali kepadamu ya Allah. Bersempena dengan Ramadan, ya Allah, jadikanlah amal-amal ibadah kami yang kami lakukan selama ini sebagai hadiah yang disampaikan kepada mereka. Sungguhnya sedikit sebanyak daripada amalan kami ini, kami harapkan Engkau ringankan azab mereka. Sekiranya ada yang diazab di dalam kubur, Engkau angkat azab tersebut. Sekiranya ada yang ditetapkan mereka itu menerima azab, dan ringankanlah penghisaban mereka dan keadaan mereka sekiranya mereka berada dalam kubur dalam keadaan yang tidak baik dan tidak seperti apa yang diharapkan kepada orang-orang yang soleh. Dan kami mengharapkan dengan doa kami ya Allah, moga-moga Engkau memberi dan menyampaikan amal kami sebagai hadiah kepada mereka, dan mereka ditempatkan di tempat-tempat bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama para anbiya, bersama dengan para syuhada. Semoga mereka berada di sana dalam keadaan yang aman dan damai, dan diampunkan segala kesalahan dan kesilapan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Jadi itu sedikit sebanyaklah bacaan kita pada muka surat 47, dan kita harapkan pahala yang kita baca hari ini sedikit sebanyak boleh dihantar, kita hadiahkan. Dan hadiah pahala ni dibincangkan oleh para ulama, dan kebanyakan para ulama mengatakan hadiah ni sampai. Jadi kita ikut para ulama kita. Dan alhamdulillah melalui hadiah-hadiah pahala ni kita mengharapkan kepada Allah SWT agar Allah Taala memudahkan bagi mereka, meringankan bagi mereka sekiranya mereka dalam keadaan yang susah dan sebagainya. Kalau mereka dalam keadaan yang senang, semoga-moga Allah Ta'ala menambahkan kesenangan tu kepada mereka dan sebagainya, insya-Allah. Jadi yang baik tu daripada Allah Subhanahu Taala, yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri. Terima kasih kerana menonton juga, walaupun internet ada masalah sebagainya. Tapi biasalah, dalam kita melakukan apa-apa saja, kadang-kadang keadaan dia okey, kadang-kadang dia tak okey, biasa. Kita kena meneruskan juga. Sekiranya perkara itu adalah pada perkara yang baik.